Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Sayyidah Aisyah Atirah binti Muhammad Asri, nombor matrik A170684 di bawah seliaan Dr. Nafisah Karimah binti Ismail akan membentangkan penulisan latihan ilmiah saya yang bertajuk Biografi Fatimah Al-Fihri, Peranan dalam Penubuhan Universiti Al-Qarawiyyin. Latar belakang kajian ini ialah Fatimah Al-Fihri atau nama penuh beliau ialah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah. Beliau berasal dari latar belakang keluarga Muslim yang kaya dan berpendidikan. Beliau telah dikreditkan sebagai wanita pertama yang telah menubuhkan Masjid Al-Qarawiyyin di Kota Fes, Maghribi pada tahun 859 Masihi. Beliau telah menaik taraf Masjid Al-Qarawiyyin menjadi Universiti Al-Qarawiyyin, sebuah institusi pendidikan pemberian ijazah pertama di dunia. Di universiti ini, kursus pengajian agama dan Al-Quran pertama kali disediakan untuk penuntut ilmu. Kurikulum diperluaskan dengan pelbagai kursus baru, iaitu pengenalan tata bahasa Arab, matematik, muzik, perubatan dan astronomi. Pernyataan masalah kajian pula, menurut Meraswat 2017, semua universiti di dunia perlu mengetahui setiap maklumat Fatimah Al-Fihri, sikap dan pencapaian beliau yang mana kini telah menghilang sedikit demi sedikit. Walaupun banyak maklumat mengenai kehidupan awalnya telah hilang, namun Fatimah Al-Fihri ini diketahui berpendidikan dan taat beragama. Malah, konsep universiti moden pertama sudah terbukti dalam sejarah dunia, namun jarang dibangkitkan oleh para sejarawan dan golongan intelektual. Baik, kita masuk pula kepada persoalan kajian dan objektif kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah bagaimanakah latar belakang Fatimah Al-Fihri sebagai seorang tokoh dalam bidang pendidikan semasa pemerintahan Kerajaan Idrisiyah. Persoalan yang kedua ialah bagaimanakah sejarah penubuhan Universiti Al-Qarawiyyin. Dan persoalan ketiga ialah bagaimanakah fungsi Universiti Al-Qarawiyyin sebagai pusat keilmuan pada awal abad ke-9 hingga abad ke-21. Manakala objektif kajian pula ialah yang pertama, mengkaji latar belakang Fatimah Al-Fihri sebagai seorang tokoh yang berjasa dalam bidang pendidikan semasa pemerintahan Kerajaan Idrisiyah pada abad ke-9 Masihi. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti sejarah penubuhan Universiti Al-Qarawiyyin di Kota Fes, Maghribi. Dan yang ketiga ialah mengkaji fungsi Universiti Al-Qarawiyyin yang merupakan salah sebuah pusat keilmuan di Kota Fes, Maghribi pada awal abad ke-9 hingga abad ke-21. Dalam metod kajian, saya menggunakan dua metod, iaitu yang pertama metod pengumpulan data dan metod analisis data. Dalam metod pengumpulan data terdiri daripada analisis kandungan dan kepustakaan, manakala metod analisis data pula terdiri daripada induktif dan deskriptif. Baik, kita masuk pula pada dapatan kajian objektif pertama, iaitu latar belakang Fatimah Al-Fihri. Nama penuh Fatimah Al-Fihri ialah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah. Beliau digelar Ummu Al-Banin, iaitu ibu kepada anak lelaki di Kota Fes, Maghribi. Beliau berketurunan Arab Quraisy. Beliau dilahirkan pada tahun 800 Masihi dan wafat pada tahun 880 Masihi. Sifat peribadi beliau ialah seorang yang sangat intelektual, berwawasan tinggi dan dermawan. Latar belakang keluarga beliau ialah beliau mempunyai seorang ayah, iaitu yang bernama Muhammad Al-Fihri, seorang suami, namun tiada rujukan yang menunjukkan nama suami beliau, dan seorang saudara perempuan iaitu Maryam Al-Fihri. Mereka berpindah dari kota Tunisia ke kota Fes, Maghribi untuk menjalankan perdagangan. Selain itu, keluarga Fatimah Al-Fihri juga mengutamakan pendidikan agama di rumah. Saya sertakan di sini imej yang menunjukkan gambaran orientalis seorang wanita iaitu Fatimah Al-Fihri yang dilukis oleh Jean-Francois Portes pada tahun 1877 Masihi. Setakat ini, tiada sumber sahih yang menunjukkan gambar Fatimah Al-Fihri yang sebenarnya. Sejarah pendidikan, Fatimah Al-Fihri dibesarkan dalam keluarga yang mengutamakan pendidikan.
Beliau mendapat pendidikan di rumah oleh bapanya, Muhammad Al-Fihri, dalam bidang Al-Quran dan Fiqh. Dikatakan beliau tidak mendapat pendidikan di luar rumah, melainkan di rumah sahaja. Menekankan perlunya pendidikan lanjutan di Kota Fez Maghribi yang diterapkan oleh bapanya dari kecil lagi, pada tahun 859 Masihi, Fatimah Al-Fihri mengambil keputusan untuk mewakafkan seluruh harta kekayaan dan tenaganya untuk mendirikan Masjid Al-Qarawiyyin. Kemudian, beliau menaik taraf masjid tersebut menjadi Universiti Al-Qarawiyyin untuk menerapkan sistem kurikulum pendidikan yang sistematik dan telus serta diberikan pengijazahan kepada pelajar di Universiti Al-Qarawiyyin. Dapatan kajian objektif kedua iaitu sejarah penubuhan Universiti Al-Qarawiyyin. Penubuhan Universiti Al-Qarawiyyin bermula dari minat dan keinginan Fatimah Al-Fihri dalam pendidikan. Malah, beliau mahu warisan bapanya dalam ilmu pendidikan berguna dan pahala bapanya terus mengalir. Apabila beliau mewarisi sejumlah besar harta kekayaan bapanya, beliau memutuskan untuk menggunakannya untuk membina sebuah masjid untuk keperluan masyarakat, khususnya dalam bidang agama di Kota Fez Maghribi. Beliau telah membeli tanah pembinaan masjid daripada seorang lelaki suku kaum Hawara, kemudian memulakan projek bangunan masjid pada tahun 859 Masihi. Dari awal proses pembinaan, beliau telah melibatkan diri sepenuhnya hingga ke akhir, bermula dari pemilihan lokasi hinggalah masalah dalam seni bina. Malah, beliau mengamalkan puasa setiap hari untuk mendapatkan keberkatan. Bahkan, beliau dikatakan tidak mengambil bahan-bahan binaan dari orang lain. Pasir dan air diambil dan diperoleh dari kawasan pembinaan masjid sahaja. Beliau telah memerintahkan para pekerja agar dapat menggali sedalam-dalamnya di dalam kawasan yang dibelinya sahaja agar tidak mengambil hak orang lain. Berikut merupakan imej pelan lantai Masjid Al-Qarawiyyin. Seterusnya, dapatan kajian objektif ketiga iaitu fungsi Universiti Al-Qarawiyyin sebagai pusat keilmuan. Terdapat 4 isi dalam dapatan kajian objektif ketiga iaitu yang pertama, pusat kurikulum agama dan pelbagai disiplin baru. Antara subjek yang diajar di samping Al-Quran dan Fiqh adalah khusus tata bahasa, retorik, logik, perubatan, matematik, astronomi, kimia, sejarah, geografi dan muzik. Pada zaman kini, subjek lebih tertumpu kepada bidang agama iaitu bidang fiqh sahaja. Isi yang kedua iaitu pusat pengumpulan manuskrip dan buku. Antara manuskrip yang paling berharga di universiti ini ialah Muwatta' Imam Malik yang terkenal iaitu koleksi hadis yang disusun oleh Imam Malik. Yang kedua, Sirat Ibnu Ishaq yang ditulis pada tahun 983 Masihi. Yang ketiga, salinan Al-Quran Suci yang dikurniakan oleh Sultan Ahmad Al-Mansur Al-Dhahabi kepada universiti pada tahun 1602 Masihi. Dan yang terakhir, salinan asal buku Ibnu Khaldun, Kitab Al-Ibar, iaitu buku pelajaran yang dihadiahkan kepada perpustakaan Universiti Al-Qarawiyyin pada tahun 1396 Masihi. Isi yang ketiga iaitu pusat pembincangan ilmu politik. Semasa zaman penjajahan, pembuatan keputusan politik yang serius seperti kesetiaan, penentangan penjajah, peperangan dan keamanan telah dibuat dalam bentuk petisyen yang ditandatangani oleh ulama Universiti Al-Qarawiyyin. Universiti ini mengambil kedudukan tentangan dan defisit kepada penjajah. Itulah sebabnya penjajah Perancis ke Maghribi kemudian memanggil universiti ini sebagai rumah gelap. Dan yang terakhir, isi yang keempat iaitu pusat pengumpulan para ilmuwan dan sarjana. Sudah tentulah terdapat ribuan para ilmuwan dan sarjana yang telah bergraduasi di universiti ini. Namun yang hanya saya highlightkan di sini ialah Abu Al-Abbas Al-Zawawi, Ibnu Bajjah, Abu Madhab Al-Fasi, Ibnu Khaldun, Gerber dari Origin, Ibnu Maimun, Al-Bitruji dan banyak lagi. Rumusan kajian ini ialah Fatimah Al-Fihri atau nama penuhnya Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah merupakan wanita Arab berketurunan Quraisy yang dilahirkan di kota Kairawan pada tahun 800 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 880 Masihi.
Fatimah Al-Fihri merupakan tokoh wanita yang menubuhkan institusi pendidikan pengijazahan pertama di Maghribi, malah juga di dunia pada tahun 859 Masihi dari usaha beliau keseluruhannya. Fatimah Al-Fihri telah berjaya mewakafkan hartanya untuk kelangsungan pendidikan di Kota Fes Maghribi dengan menubuhkan Masjid Al-Qarawiyyin, kemudian menaik taraf masjid tersebut menjadi Universiti Al-Qarawiyyin untuk membina sistem kurikulum yang lebih tersusun dan sistematik. Universiti Al-Qarawiyyin dapat melahirkan sarjana yang hebat dalam kalangan Muslim dan bukan Muslim sepanjang dari awal penubuhannya sehingga kini. Termasuklah sarjana hebat dari Malaysia iaitu Dr. Muhammad Aiman bin Akiti. Sebagai penutupnya, tidak disangka lagi, ketokohan Fatimah Al-Fihri perlu dijadikan permata dan simbol aspirasi pendidikan wanita dalam sejarah. Perkara yang paling mengagumkan mengenai Fatimah Al-Fihri tidak diragukan lagi adalah dari segi pandangannya. Beliau memutuskan untuk menggunakan kekayaannya dengan cara yang akan menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Beliau telah menunjukkan komitmen dan pandangan jauh beliau untuk memajukan dan memartabatkan dunia pendidikan dengan membangunkan sebuah institusi pendidikan atau pusat intelektual yang hebat dan unik di Kota Fes Maghribi pada abad ke-9 iaitu yang dinamakan Universiti Al-Qarawiyyin. Universiti ini yang pada asalnya bermula dari pembinaan masjid itu kini telah menjadi salah satu karya bersejarah utama dalam tamadun dunia. Kini, Universiti Al-Qarawiyyin masih beroperasi dan merupakan salah satu universiti yang sangat terkenal di Maghribi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.